Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah tuan-tuan sila buka pada muka surat 292. Kita nak masuk kepada surah yang baru dah. Okey, insya-Allah. Baik, kita tengok di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-97. Surah Al-Isra ayat 97 pada muka surat 292. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat yang ke-97 yang bermaksud, dan sesiapa yang diberikan hidayah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang sebenar-benarnya berjaya mencapai kebahagiaan. Dan sesiapa yang disesatkannya, maka engkau tidak sekali-kali akan mendapati bagi mereka penolong-penolong yang lain daripadanya. Dan kami akan himpunkan mereka pada hari kiamat dengan menyeret mereka masing-masing atas mukanya. Maksudnya menyeret mukanya di bawah, dalam keadaan buta, bisu dan pekak tempat kediaman mereka, yakni neraka Jahannam. Tiap-tiap kali malap julangan apinya, kami tambahi mereka dengan api yang menjulang-julang. Ayat ni direct kita boleh faham akan apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran ni terbahagi kepada dua ayat. Yang pertama ayat yang terus kita boleh faham, dan yang kedua ayat yang perlukan kepada penjelasan yang sangat terperinci. Okey, baik, kita teruskan seterusnya. Dzalika jazaohum bi annahum kafaru bi ayatina وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. Ayat 98, balasan mereka yang sedemikian, orang-orang kafir tadi, ialah kerana mereka kufur, ingkarkan ayat-ayat kami, ingkar kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka berkata, adakah sesudah kami menjadi tulang belulang dan benda yang reput, adakah kami akan dibangkitkan semula dalam keadaan, dalam kejadian yang baru? Okey, itu persoalannya yang mereka lontarkan. Baik, terus, awalam yarau anna Allah alladhi khalaqas samawati wal ard
والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. Ayat 99, tidakkah mereka mahu memikirkan dan meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, berkuasa menciptakan orang-orang seperti mereka dalam bentuk yang baru, padahal ia telah pun menentukan bagi mereka tempoh yang tidak ada syak padanya. Dalam pada itu orang-orang yang zalim enggan menerima melainkan kekufuran. Qul law antum tamlikuna khazain rahmati rabbi idzal la amsaktum khasyatal infaq wa kana al insanu qatura. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kamu memiliki perbendaharaan rahmat Tuhanku, pada ketika itu tentulah kamu akan berlaku bakhil, kedekut kerana takut kehabisan. Dan sememangnya manusia itu bertabiat bakhil, yakni kedekut. Walaqad atayna Musa 9 ayatin bayyinat فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. Ayat 3 ayat ini bawah ni ataupun 4 ayat di bawah ni berkaitan dengan kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Ayat 101, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Nabi Musa 9 mukjizat. Antara yang terkenal tongkat Nabi Musa, terbelahnya laut, gunung Sinai dan sebagainya lah. Kesemuanya ada 9 mukjizat yang jelas nyata membuktikan kebenaran Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam. Maka bertanyalah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Bani Israel tentang itu. Tatkala Nabi Musa datang kepada Fir'aun dan kaumnya serta menunjukkan mukjizatnya, lalu berkatalah Fir'aun berkatanya Fir'aun kepada Nabi Musa, sesungguhnya aku fikir engkau ini wahai Musa seorang yang terkena sihir. Itu Nabi ataupun Fir'aun berkata kepada Nabi Musa alaihi salam. Qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard. Wal ardi basair wa inni la'azunnuka ya fir'aun mathbura. Lalu Nabi Musa pun menjawab, sebenarnya engkau wahai Fir'aun telah pun mengetahui tiadalah yang menurunkan mukjizat-mukjizat ini melainkan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan mentadbirkan langit dan bumi ini sebagai bukti-bukti yang menerangkan kebenaran, dan sebenarnya aku fikir engkau wahai Fir'aun akan binasa. Fa arada an yastafizzahum minal ard فأغرقناه ومن معه جميعا. Maka Fir'aun pun berkata hendak mengusir mereka dari bumi Mesir. Lalu kami tenggelamkan dia bersama-sama pengikut-pengikutnya seluruhnya.
وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. Terakhir ayat 104, dan kami katakan kepada Bani Israel sesudah Fir'aun dibinasakan, tinggallah kamu di negeri ini, di negeri itu. Kemudian apabila datang tempoh hari akhirat, kami datangkan kamu ke padang mahsyar dengan bercampur baur. Wallahu a'lam. Baik, kita dengar sama-sama, kita dengarkan tafsirannya daripada Tuan Guru Al-Fadil Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan, insya-Allah mudah-mudahan dapat sama-sama kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sikit ulasan ayat yang kita baca pagi ini. Ayat ini sambungan daripada apa yang Allah Ta'ala sebutkan pagi semalam. Kita baca ayat sebelumnya, ayat 96. Ada dua perkara besar yang pada pagi ini. Yang pertama sekali ialah bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan tentang petunjuk dan hidayah yang Allah Ta'ala kurniakan kepada manusia dengan pengutusan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Dan siapa yang mendapat petunjuk tersebut, maka dia akan mencapai kejayaan, kebahagiaan. Dan siapa yang sesat, yakni mereka yang pilih jalan yang salah, maka tidak ada siapa yang boleh menolong. Sebab pertolongan tu bergantung, pertolongan apa yang nasib di akhirat bergantung apa yang ada di dunia. Kalau sekiranya dunia dia menolak kebenaran, maka dia tidak akan mendapat kebenaran sampai ke hari akhirat. Dan di akhirat besok Allah Ta'ala sebut, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhim umyan wa bukman wa summan. Di akhirat besok Allah Ta'ala heret mereka tersebut dengan atas muka. Kita ini satu gambaran di mana heret Allah Ta'ala sebut di akhirat besok mereka akan dihimpunkan ala wujuhim, di atas muka mereka, dalam keadaan tiga perkara. Satu, umyan, bukman, summa. Mata buta, telinga pekak, mulut bisu. Kenapa demikian? Kerana waktu dunia mata dia tak tengok kebenaran, telinga tak nak mendengar kebenaran, dan mulut pun tak cakap benda yang benar. Lalu ma'wahum jahannam, tempat kembali mereka ialah neraka jahannam. Dan Allah Ta'ala sebut, kullama khabat zidnahum sa'ira. Dan Allah Ta'ala menambahkan azab. Azab tu ditambahkan untuk merasai bagaimana penderitaan azab Allah Ta'ala di akhirat. Bukan masuk tu azab tu start sama je, tapi makin hari makin bertambah, makin hari makin bertambah, makin bertambah. Dan sedangkan bila kita, na'udzubillah, bila seorang tu diazab, dia mengharapkan bahawa azab tu makin kurang. Macam kita lah, seorang yang ditahan dalam penjara, hakim kata kamu di penjara selama 3 bulan. Maka dia membilang hari itu hari makin dekat nak bebas. Makin gembira. Pasal apa? Dia akan bebas. Tapi di akhir ayat ni Allah sebut, makin hari itu makin bertambah azab. Na'udzubillah. Dan demikian balasan apa yang mereka rasa itu sebagai balasan kerana kekufuran mereka dengan ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita baca keseluruhan kandungan azab ditimpa kepada umat dulu ni, punca dia dua je. Satu, dia tak beriman dengan Rasul yang Allah utus, ataupun dia bunuh Nabi tersebut, dia seksa Nabi tersebut. Yang kedua, dia tak beriman dengan ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hingga dia kata, takkanlah kami hidup atas muka bumi, kemudian lepas mati hancur semua tulang-tulang, hancur segala-galanya, takkan hidup balik. Dan inilah asas setiap umat-umat dulu pun hujah dia sama je.
Dia kata kita hidup, lepas kita mati. Lepas mati repuk semua tulang-tulang, hancur habis. Takkan kita hidup semula. Ya. Lalu Allah Ta'ala membawa perbandingan, tidakkah kamu tengok bagaimana Allah Ta'ala cipta langit dan bumi. Langit bumi ini asal tak ada. Allah yang ciptakan dia. Ya. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkuasa mengadakan bentuk ya, yang baru. Ya. Ya. Dengan serupa sebagaimana Allah Ta'ala jadikan. Ya. Itu yang tak ada Allah boleh adakan. Apa sangat yang dah ada. Kita ni dah ada. Ya, dah ada rupa, dah ada bentuk. Cuma mati. Lebih mudah bagi Allah mengadakan semula sebab bentuk tu dah ada. Sedangkan asalnya yang tak ada langsung pun Allah Ta'ala boleh adakan. Ya. Dan pada ayat 100 Allah Ta'ala sebut ya, supaya Nabi SAW qul law antum tamlikuna khazain rahmat rabbi, kalau kamu memiliki pemadaan rahmat Allah Ta'ala ya, dan pada ketika itu ya, kamu rasa kedekut ya, tak nak derma, tak nak beri sedekah dan sebagainya. Pasal apa? Kerana takut habis. Kadang-kadang kita ni beza ni Islam dengan Barat. Barat dia ajar kalau kita nak banyak harta kita kena kumpul. Kita kena kumpul banyak. Islam ajar tak. Islam ajar kita kalau kita nak banyak harta kita kena bagi. Ya. Bagi diganti balik. Bagi diganti balik. Ya. Dia harta ni dia dua perkara. Satu fizikal harta, yang kedua rasa harta kita tu ya, kita merasai harta kita, ada harta. Ada orang kadang-kadang harta dia banyak tapi dia rasa miskin. Rasa tak cukup. Belanja sikit dia rasa duit dia nak habis. Dia rasa duit nak habis. Sebab tu bila dia derma, dia nampak dia buat keluar, dia rasa duit dia kurang. Ya. Padahalnya kalau kita lihat dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut ya, hasil daripada sedekah itu maka dia bimbang takut kehabisan harta. Asyaitan ya'idukumul faqr. Syaitan duk bisikkan kemiskinan. Syaitan ni bila kita sedekah kita rasa habis duit. Tapi kalau kita beli pakaian ratus-ratus tak rasa. Kita belanja makan. Sekali makan kadang-kadang RM100. Kita tak rasa besar. Cuba sedekah 100. Sedekah 100 ni rasa besar sungguh. Padahal kita makan RM100, kita tak rasa apa pun. Beli kasut RM200, tak rasa pun. Tapi dia cuba derma RM200. Ya, derma ni kita 50 kita rasa besar dah. Kenapa? Kerana syaitan membisikkan kemiskinan. Sebab tu Nabi bersumpah, tidak akan miskin orang yang sedekah. Ya, cuba tuan-tuan tengoklah, kalau ada orang miskin kerana dia sedekah, tak mungkin berlaku. Dia miskin kerana dia bakhil, dia berkira sangat. Jadi susah miskin hidup dia tu macam orang miskin padahal duit banyak. Pasal apa? Kerana rasa harta ni akan hilang dan sebagainya. Kerana tabiat manusia tu memang Allah Ta'ala sebut ya, kedekut dan bakhil. Pada ayat berikutnya sebagaimana disebut Ustaz tadi bahawa Allah Ta'ala ceritakan Nabi Musa AS. Ya, Nabi Musa ni Nabi yang paling banyak diulang dalam Quran ya, iaitu Allah Ta'ala kurniakan pada Nabi Musa AS 9 mukjizat. Ya, ada Nabi-Nabi lain tu 1 mukjizat, ada 2 mukjizat, ada 3. Tetapi Nabi Musa AS ada 9 mukjizat Allah kurniakan. Nabi Musa sebagaimana kita tahu sejak daripada kecil lagi Allah pelihara dia. Kisah Nabi yang agak detail daripada mula lahir sampai mati Nabi Musa. Nabi Musa ni waktu dia lahir tengah-tengah Firaun nak bunuh anak. Kemudian dia dihanyutkan ke sungai. Ya, macam mana boleh selamatkan? Duduk di istana Firaun. Ya, dia bawa ke istana Firaun. Padahal Firaun nak bunuh anak masa tu. Allah Ta'ala besarkan dalam istana Firaun. Kemudian cari siapa nak menyusu. Bagi perempuan tu tak nak, bagi perempuan tak nak. Akhirnya seorang ibu dia sendiri mari. Diberi pada ibu baru menyusu. Bagaimana Nabi Musa akhirnya dipelihara oleh mak dia sendiri dalam istana Firaun. Masya-Allah. Akhirnya besar-besar begitulah kisah dia sampailah dia pergi menentang Firaun. Akhirnya Allah Ta'ala hancurkan binasakan Firaun pada ayat yang kita ambil pagi ni. Ya. Tetapi ya, bila Nabi Musa AS kata pada Firaun, ya, kamu kenal ya, Firaun ni kenal Nabi Musa AS, dia tahu. Ya, tapi bila ditunjuk dia kata ini sihir. Ya, bukan mukjizat ya. Ya. Kemudian qala qad alimta ma anzal haula. Ya, Nabi Musa menjawab sebenarnya engkau wahai Firaun telah pun mengetahui ya,
Kerana tiada yang siapa boleh menurunkan mukjizat yang mencipta dan mentadbirkan langit muka bumi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dia sihir ni, sihir ialah sesuatu benda yang dia boleh buat dengan apa yang dia nak tunjuk. Adapun mukjizat, sifat mukjizat ni dia lain. Sihir ni kita katalah kita dia boleh buat apa yang dia mampu buat. Tu sihir. Mukjizat dia boleh buat apa yang kita minta. Sihir tak boleh buat. Ya, sihir ni dia ambil, katalah dia silap mata kita, dia sihir kita. Ya, dia benda betul je. Boleh buat keluarlah daripada sapu tangan tu keluar burung. Ya, cuba keluar anak lembu, boleh tak? Tak boleh. Ya. Adapun mukjizat ni dia boleh buat apa yang orang tu minta. Ya Muhammad, kalau betul kamu rasul, belah bulan. Ya. Jadi makna dia boleh membawa benda yang diminta oleh sebagai tanda kenabian kerasulan. Ya. Dan bila mana Firaun berkira untuk mengusir Nabi Musa AS, ya, dan ini peristiwa berikutnya sebagaimana akhir berlaku, dan Nabi Musa AS buat lari Bani Israel. Allah Ta'ala utus Nabi Musa untuk selamatkan Bani Israel. Buat lari Bani Israel daripada mana? Daripada Mesir, yang jadi hamba abdi beratus tahun, kerjanya membina piramid. Beribu Bani Israel mati diseksa oleh Firaun untuk bina piramid. Ya, akhirnya Nabi Musa AS buat keluar Bani Israel, lari, ya, menyeberangi Laut Merah, kemudian akhirnya berlakulah sebagaimana Allah Ta'ala, ya, Firaun kejar, lalu Firaun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada ayat akhir, wa qulna min ba'dihi li bani Israel. Ini cerita Nabi Musa dengan Bani Israel. Selamat dah daripada Firaun, tapi Bani Israel bangsa yang memang tak kenal budi, ya, tak kenal jasa, dan mereka terus Nabi Musa AS, ya, menyebut, ya, supaya mereka Bani Israel ini selamat daripada Firaun, tinggalkanlah di muka bumi, ya, dalam keadaan beriman pada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Taala, sehinggalah kita semua akan dibangkitkan nanti di hari akhirat, ya, pada waktu itu dalam keadaan bercampur aduk antara yang beriman dengan Nabi Musa, ada yang tak beriman dengan Nabi Musa AS dan seumpamanya. Nanti insya-Allah kita akan tengok bagaimana kisah Nabi Bani Israel ini pada ayat berikutnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.